Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada video yang lalu saya telah membuat satu ulasan ringkas tentang pertukaran cuti mingguan Kerajaan Negeri Johor daripada hari Jumaat kepada hari Ahad yang telah ditetapkan dengan perintah Pemangku Sultan Johor. Pada kali ini saya ingin bercerita serba sedikit tentang pengalaman saya berada di dalam dua keadaan. Iaitu pertama dalam keadaan cuti pada hari Ahad dan juga yang kedua cuti pada hari Jumaat. Pada tahun 1986 hingga 1992 saya bekerja di satu FEDA di gugusan Adila di Kota Tinggi. Saya menjaga peneroka FEDA. Pada ketika itu, cuti mingguan negeri adalah pada hari Jumaat. Sebelum itu, sebelum saya bekerja di FEDA tersebut, saya berada ataupun duduk di Negeri Pahang, di mana cuti mingguan negeri pada hari Ahad. Dan sekarang saya berada kembali di Negeri Pahang, di mana cuti mingguan adalah pada hari Ahad. Ketika saya berada di FEDA, di Kota Tinggi, cuti pada hari Jumaat, di mana kaki tangan FEDA, juga guru-guru sekolah di gugusan FEDA tidak bekerja pada hari Jumaat. Hari Khamis separuh hari, hari Jumaat sepenuhnya tidak bekerja. Pada ketika itu saya merasakan sangat satu kelainan. Kerana sebelum saya bekerja di Kota Tinggi, cuti pada hari Ahad dan bekerja pada hari Jumaat. Tetapi apabila saya berada di Johor, saya merasakan satu kelainan yang bagi saya sangat bererti. Selama 6 hari, 6 hari setengah saya bekerja bertungkus lumus menguruskan peneroka, menguruskan ladang-ladang peneroka, mengawasi kerja-kerja peneroka. Pada hari Jumaat itu saya berasa sangat lapang. Saya pagi-pagi berada di rumah, berehat, dan bersiap sedia untuk ke masjid pada hari Jumaat apabila masuk waktu zuhur. Adakah benar bila dikatakan pada cuti pada hari Jumaat itu masyarakat akan pergi berlibur ataupun melancong ataupun berkelah bersukaria di luar kawasan? Selama saya berada di FEDA Peneroka selama 6 tahun, tidak pernah saya melihat berbondong-bondong peneroka pergi ke Johor Bahru, pergi ke Pantai Lido dan sebagainya, ataupun berbondong-bondong peneroka balik kampung mencari ibu bapa, ataupun kaki tangan FEDA seperti saya dan juga rakan-rakan saya yang berasal dari luar FEDA berbondong-bondong balik kampung. Tidak ada. Bahkan rakan-rakan saya yang berasal dari Johor pun sangat jarang balik ke kampung.
Dan jika mereka balik pun, mereka tidak balik dengan satu tarikh yang tetap, yang sama, tidak. Jadi tidak ada masalah apabila dikatakan apabila ditetapkan cuti pada hari Jumaat. Kerana andaian mengatakan masjid akan kosong kerana ahli karya akan balik kampung ataupun melancong ataupun keluar daerah, adalah satu andaian yang di luar kenyataan. Dan lagi apabila bercuti pada hari Jumaat, ya, kita akan dapat lebih bersedia. Ya. Maka dengan arti kata kita tidak tergesa-gesa untuk ke masjid. Paling kurang kita mengambil masa 2 jam sebelum waktu masuk waktu zuhur. Ya. Jadi kita lebih santai, ya, lebih tenang untuk ke masjid. Bayangkan jika kaki tangan yang bekerja di sektor awam yang berada di tengah-tengah bandaraya Johor Bahru ataupun bandaraya yang lain, apabila tiba masa waktu, mereka akan bergegas untuk solat Jumaat di masjid dengan keadaan tidak bersedia, tidak bersih, bahkan tidak mandi sekalipun, ya. Kerana waktu pejabat akan berakhir tengah hari pada 12.45, ya, 12.45 tengah hari, dan waktu zuhur lebih kurang pukul 1.10. Ya. Jadi mereka terpaksa bergegas, ya, dengan menghadapi jalan-jalan yang sesak dan sebagainya. Hari Jumaat adalah hari yang paling mulia bagi umat Islam. Ya. Dikatakan bahawa ia lebih mulia daripada 2 hari raya. Maka wajar pada hari Jumaat itu kita solat Jumaat dengan keadaan yang sempurna. Seharusnya kita terlebih dulu mandi, bersuci, memakai pakaian baru, dan jika kita ada anak, kita akan membawa anak kita sekali ke masjid. Jika kita berada di tengah-tengah bandaraya, bekerja dalam pejabat, tidak mungkin kita boleh balik ke rumah kita untuk mengambil anak kita untuk sama-sama bersolat Jumaat di masjid. Ya. Kerana apa? Tidak mungkin rumah kita berada di tengah-tengah bandaraya. Tidak mungkin. Jadi sangatlah wajar jika kerajaan menetapkan cuti mingguan pada hari Jumaat. Bukan setakat negeri sahaja. Sangat wajar bagi kerajaan persekutuan sekalipun. Kita mengambil keputusan tetapkan satu negara cuti pada hari Jumaat, supaya memudahkan, ya, kaki tangan awam yang bekerja pada hari Jumaat untuk bersolat. Ya. Digantikan hari bekerja itu dengan sebagai hari cuti. Baik. Jika kita lihat sejarah, ya, pada zaman dahulu sebelum menjajah negara kita Malaysia, negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, bahkan Pahang, ya, mereka bercuti pada hari Jumaat. Dengan arti kata lain, mereka berehat, ya, pada pagi-pagi Jumaat. Pada pagi Jumaat itu mereka isi dengan menghadiri kuliah-kuliah di masjid. Ya, kerana pada masa itu adalah zaman keemasan ataupun zaman kegemilangan Islam di tanah Melayu. Ya. Masjid-masjid penuh dengan kuliah-kuliah agama. Ya, maka rakyat mengambil kesempatan dengan barakah hari Jumaat itu untuk menghadiri kuliah-kuliah agama. Tetapi apabila penjajah masuk ke negara kita, mereka menukar pentadbiran daripada bercuti pada hari Jumaat kepada hari Ahad, dengan tujuan untuk mereka senang untuk beribadah di gereja. Ya. Walaupun jumlah mereka bukanlah banyak, tak banyak, tetapi mereka kuat kuasakan. Ya. Jadi kita pun mengikut.
mengikut apa yang mereka tetapkan tanpa kita memikir apakah tujuan mereka. Dan apabila kita kata hari Jumaat itu harus bercuti kerana ia adalah hari kebesaran Islam, maka ada pihak-pihak akan tidak bersetuju ataupun tidak selesa. Mereka mengatakan jangan politikkan, jangan jadikan isu solat pada hari isu cuti pada hari Jumaat ataupun Ahad ini sebagai isu agama. Sedangkan tujuan penjajah menukar cuti hari Jumaat kepada hari Ahad itu adalah untuk kesenangan mereka beribadah ke gereja. Inilah kesilapan kita. Kita tidak mengambil kira ia daripada sudut agama. Kerana ialah kemungkinan kita terlalu bertoleransi. Hak agama kita pun kita kata jangan sentuh tentang agama. Baik. Di Negeri Johor, di Kota Tinggi, tempat saya bekerja dahulu, dia berhampiran dengan Singapura. Di bawah Singapura itu ada Pulau Batam. Pulau Batam ini yang saya tahu daripada peneroka saya adalah pulau untuk orang-orang berhibur ataupun berehat ataupun melancong. Tetapi tidak ada peneroka yang saya jaga berbondong-bondong pada hari Jumaat pergi ke Pulau Batam. Tidak ada. Bahkan jika ada mereka yang pergi ke Pulau Batam, mereka tak menentukan pada hari Jumaat. Bila-bila sahaja mereka boleh pergi. Ya, jadi apabila dijadikan cuti pada hari Jumaat sebagai alasan, ya, orang akan pergi berhibur sehingga meninggalkan masjid adalah tidak benar ataupun di luar realiti yang berlaku. Adakah nas yang membolehkan kita bercuti pada hari Ahad? Kerana terdapat soalan-soalan yang mengatakan tidak ada nas untuk kita bercuti pada hari Jumaat. Sebenarnya tidak ada nas yang mengharuskan kita bercuti pada hari Jumaat, hari Ahad. Tidak ada. Tetapi pada hari Jumaat ada nas, ya, yang mengharuskan. Dan jika kita lihat secara tersirat, harus kita bercuti pada pagi Jumaat. Kerana hadis Nabi mengatakan, berpagi-pagi, sesiapa yang berpagi-pagi ke masjid pada hari Jumaat, ia akan mendapat pahalanya seolah-olah pahala berkorban seekor unta. Dan jika mereka lewat pergi masjid, mereka mendapat pahala berkorban seolah-olah berkorban sebiji telur. Bermakna pada hari Jumaat itu ada anjuran supaya kita segera ke masjid, ya, untuk beriktikaf dan sebagainya. Kerana apa? Kerana jika kita bekerja pada hari Jumaat, tak adalah kelebihan ataupun yang disabdakan oleh Nabi ini dengan pahala yang besar. Tidak ada. Ya? Jadi untuk mendapat pahala yang besar ini, maka tidak lain, hendaklah kita berehat pada pagi Jumaat. Baik. Dalam Al-Quran mengatakan, surah Jumaah ayat 9 mengatakan, apabila telah selesai solat Jumaat, maka bertebaranlah dia ke bumi untuk mencari rezeki Allah. Di sini ada satu pendapat, ya, pendapat yang saya fikir logik kita laksanakan, yang logik bagi kerajaan ataupun pihak pemerintah laksanakan. Jadikan pagi Jumaat itu cuti. Pagi Jumaat itu cuti dan mula bekerja pada pukul 2 ataupun 2.30. Ya. Anjalkan balik bekerja itu pada pukul 6. Tak ada masalah. Ya. Jikalau hari biasa kita bermula waktu pejabat adalah pukul 8.45 pagi, balik pukul 12.45, jadikan pagi Jumaat itu cuti, tidak bekerja.
Dan jadikan petang Jumaat pada pukul 2 suku ataupun 2.30 mula bekerja pada hari Jumaat. Anjalkan balik pada pukul 6. Boleh saja, tak ada masalah. Ya. Sebab kata orang-orang kampung, dari kita saja. Jika hendak, 1000 daya, jika tak nak, 1000 dalih. Baik. Ada yang mengatakan jika sesebuah negeri cuti pada hari Jumaat, sedangkan persekutuan cuti pada hari Ahad, jadi tidak sukar ataupun tidak matching antara jabatan kerajaan di negeri cuti hari Jumaat dan jabatan di persekutuan. Bagi saya tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana telah dilaksanakan di Kelantan. Contohnya, bank di Kelantan bekerja pada hari Ahad, cuti pada hari Jumaat. Tidak ada rumutan sekalipun. Tidak ada masalah ataupun tidak ada kesusahan bagi pihak bank, ya, untuk matching ataupun mensesuaikan dengan pihak ibu pejabat di Kuala Lumpur. Tidak ada masalah. Jadi cuti pada hari Jumaat bagi agensi kerajaan, ya, sesetengah negeri tidaklah mendatangkan masalah bagi untuk penyelarasan di peringkat persekutuan. Tidak ada masalah. Jadi sebenarnya kalau bagi saya secara peribadi, saya lebih suka cuti pada hari Jumaat. Ya. Hari Ahad itu kita bekerja. Ya. Kerana seperti mana saya katakan tadi, tidak ada nas satu pun untuk kita mengatakan bercuti pada hari Ahad. Sedangkan jika kita bercuti pada hari Jumaat, ada kelebihan. Ya. Jika kita bercuti pada hari pagi Jumaat, maka pihak-pihak masjid ataupun pihak jabatan agama hendaklah menyediakan, ya, di masjid kelas-kelas agama, fardu ain, untuk kita mengisi kekosongan ataupun kerehatan kita pada pagi Jumaat, ya, supaya kita mendapat seperti mana yang dikatakan oleh Nabi itu, Nabi dalam hadisnya, yang mengatakan jika kita berpagi-pagi ke masjid, maka kita mendapat pahala yang besar. Apalah tak lagi jika kita beriktikaf menuntut ilmu ataupun mendengar ceramah fardu ain di masjid. Jika tidak dilaksanakan, rugilah kita tidak mendapat laba seperti mana yang Nabi katakan. Jadi jelas ya, kita tidak dapat menolak kelebihan kita bercuti pada hari Jumaat, dan tidak ada kelebihan pun kita bercuti pada hari Ahad menurut hukum agama kita. Jadi sekianlah dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.